Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, dapat kita berkumpul pada malam ini dalam satu program yang dinamakan Taman-Taman Surga Madrasah Keilmuan, yang mana kita menjemput seorang penceramah yang amat kenali ramai, yaitu Ustaz Abdullah Khairi. InsyaAllah lamanya telah mengenal dia melalui di ceramah YouTube dan sebagainya. Jadi sebelum Ustaz memulaikan ceramah kuliahnya, dimaklumkan beberapa perkara. Pertama, program Qiyamul Lail pada pukul 3.30 pagi esok, pagi Ahad, akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar. Qiyamul Lail akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar. Kemudian diikuti kuliah subuh oleh Ustaz Nur Hamid bin Muhammad Said. Kuliah subuh oleh Ustaz Nur Hamid bin Muhammad Said. Diikuti dengan kuliah duha oleh Tuan Guru Ridwan Al-Yamani. Tuan Guru Ridwan Al-Yamani kuliah duha, insyaAllah. Di samping itu, dengan kehadiran alim ulama di masjid kita, majlis-majlis ilmu yang kita penuhi masjid kita dengan berbagai program, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar masjid ini, karya ini, negeri ini dan negara kita umumnya diangkat daripada segala musibah, insyaAllah. Dan samping itu kita berdoa juga pegawai syarah kita, yaitu Puan Hajah Siti Sarah yang menghadapi kanser, bekas imam dua kita yang kena stroke. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan pegawai syarah kita ini cepat sembuh dan dapat bertugas seperti biasa, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, penceramah kita telah ada. Saya amat mengenali penceramah kita, seorang sahabat yang saya kenali melalui YouTube. YouTube, saya boleh terangkan sejarah beliau dari mula beliau beriman sebagai seorang guru pakar psikologi, tetapi akhirnya menjadi seorang penceramah, seorang ulama yang amat terkenal melalui ceramah-ceramah yang dia telah sampaikan. Jadi alhamdulillah, mari kita berdoalah dengan kehadiran beliau yang akan membawa tajuk bekalan akhirat. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Abdullah Khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyyu ba'dah khatamun nubuwah. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, Encik Riza Ramli, pengurusi Masjid Jami' Kampung Ar-Rahman, Kampung Pulai. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Rosli bin Buang, yang sudi, sebenarnya saya pergi rumah dia, tiba-tiba dia jemput saya datang sini, kan? Jadi kita singgahlah. Sebenarnya saya juga ada syarikat UAK Travel dekat Ayer Molek tu. Tu travel saya tengok syarikat, dan saya ada keluarga saya di Bacang. Nah, sambil datang ke Melaka ni ziarah keluarga, Tuan Haji Rosli tarik saya untuk kuliah di sini. Inilah kuliah setelah setahun setengah bersemuka. Lama dah, Masya Allah, merindui tuan-tuan. Kuliah macam ni. Tuan-tuan jaga tuan-tuan, polis duk ada di luar tu. Depa 20,000 bola sepak tak ada masalah apa kan?
Kita takkan tak boleh. Boleh tak? Boleh tak boleh? Kira boleh lah. 20,000 tengok bola sepak kan, kita tak boleh macam ni. Boleh, insyaAllah. Kita jaga SOP. Ya, kita scan semua. InsyaAllah boleh. Kuliah singkat aja bersama keluarga. Tuan-tuan ni, lebih kurang dalam pukul 12 lah kita habis. Bukan selalu, setahun lebih dah tuan-tuan. Merindui kuliah macam ni. Allahu Akbar. Lama dah kita tak ceramah macam ni. Bila sebut tentang bekalan kita akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebab bekal kita ialah takwa. Apa bekal takwa kita tu? Kan? Kita ada sebut takwa, takwa, dan takwa inilah yang selalu khatib sebut ketika mana hari Jumaat. Kalau khatib tak sebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, hari itu khutbah kita, Jumaat kita mardud, tertolak. Sia-sia Jumaat kita. Menunjukkan bahawa takwa, bekal takwa ni penting. Bekal takwa kita tu penting. Dan ada khatib dia tak sebut tentang ittaqullah, dia sebut apa? Dia baca Al-Quran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Itu kira dia lah tu. Ada yang ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah ya atqakum. Disebut tentang takwa. Kena sebut. Kalau tak sebut, hari itu Jumaat sia-sia. Menunjukkan bahawa takwa ni penting. Takwa ni lah bekal kita nak bawa akhirat. Apa takwa ni? Takwa ni apa? Saya nak bagi dua definisi yang ulama bagi definisi. Satu diberi definisi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik ketika mana dia lahir, seorang sahabat Nabi yang terakhir meninggal, namanya Anas bin Malik. Tuan-tuan ingat tak Anas bin Malik? Anas bin Malik dia antara orang yang banyak merawi hadis. Di samping Sayyidatina Aisyah, di samping Ibnu Umar, di samping Abdullah bin Amru, di samping Abdullah bin Abbas, di samping Abu Hurairah, orang yang banyak merawi hadis ialah Anas bin Malik. Yang Nabi pegang dada dia, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Dada. Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Ini doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik. Alhamdulillah, Allah berikan dia rezeki yang cukup melimpah ruah dan Allah panjangkan umurnya. Anas bin Malik. Sehingga kan dia panjang umur, anak dia mati habis. Dia tak mati lagi. Lepas tu cucu dia mati, dia tak mati lagi, panjang umur dia. Lepas cucu dia mati, cicit dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit, cicak mati. Dia tak mati lagi, Allah panjang umurnya. Kerana doa, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Itu doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mati, maka lahirlah Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik, anak murid dia siapa? Imam Syafi'i, yang disebut sebagai orang yang mengikuti sunnah. Tapi ada kebelakangan ni, ada orang kata kita tak payah ikutlah imam-imam ni. Kita ambil kepada hadis dan Quran semata-mata. Tuan-tuan, ada yang kata macam ni. Kalau nak ambil hadis, tuan-tuan pegang siapa? Imam Bukhari, kena pegang juga imam. Betul tak? Tuan-tuan takkan nak ambil hadis tu tuan-tuan pegang siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Ibnu Majah. Kita ambil juga imam. Ni ada orang kata kita tak payah imam-imam. Tak, imam apa? Kawan, ada orang ambil Albani, ada ambil Ibnu Taimiyah, kena pegang imam juga. Jadi jangan duk kata kita nak ambil Quran dan hadis semata-mata. Kita kena tengok, sebab kalau tuan-tuan tengok Imam Syafi'i, bukan calang-calang orang. Dia kalau dia berjalan tuan-tuan di pasar, kan? Di pasar, dia tengok tu dia boleh ingat. Hebat tak hebat dia kalau dia baca kitab sebelah kanan ni kalau dia baca, sebelah kiri dia tutup. Sebab apa? Dia tengok sebelah kiri, dia boleh tak payah tengok dah. Dia boleh hurai satu persatu. Punya ingatan kuatnya Imam Syafi'i. Ada di kalangan kita hina Imam Syafi'i dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Imam Syafi'i ni kalau tuan-tuan pergi kubur dia, kubah di atas tu ada kapal. Pemerintah masa tu buat kapal di atas kubah dia.
Orang tanya, kenapa ada kapal di atas kubah tu? Saya tanya penjaga tu kata apa? Imam Syafi'i ini, ilmu dia luas seperti mana laut yang luas. Laut yang luas. Itu dia. Punya dahsyatnya Imam Syafi'i. Ada orang hina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tafsirkan, dia beri makna apa takwa. Takwa ialah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang. Tuan-tuan, apa yang Allah suruh? Di antaranya jaga solat. Banyak kita, tuan-tuan, kita bukan jaga solat. Kita solat semata-mata solat. Ingat, kalau solat ni as-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Siapa yang tak sembahyang, dia runtuh agama. Sebab tu penting, tuan-tuan, kena jaga sembahyang. Sembahyang kita jaga 5 waktu, tapi Allah suruh, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatim khashi'un. Sembahyang ni bukan banyak. Sembahyang dia suruh khusyuk. Beruntung orang yang beriman, orang khusyuk dalam sembahyang. Macam mana nak khusyuk sembahyang? Nak cerita ni. Tuan-tuan, nak khusyuk sembahyang, saya belajar dengan seorang tok guru, dia kata jaga wuduk kamu. Wuduk bagi sempurna. Kita wuduk macam mana? Kita ambil buat tak kisah. Tuan-tuan, ambil bagi betul. InsyaAllah, tuan-tuan akan tengok sembahyang kita khusyuk. Macam mana? Saya pernah di Madinah, tuan-tuan. Saya cerita dalam YouTube. Ketika saya ambil wuduk, ada tok guru saya di belakang. Lepas ambil wuduk, saya pun berdiri nak solat. Dia tweet saya. Dia kata, ya akhi, roh maratan ukhra, pergi sekali lagi, takhul wuduk, ambil wuduk. Saya pun heran, kenapa dia suruh saya ambil wuduk? Mungkin saya silap kot. Saya pun pergi, dia ikut saya. Saya ambil, biasalah bila orang tengok, kita buat bagi lambat sikit lah. Lambat sikit kan. Dia tengok, lambat sikit lah. Dah habis semua ambil wuduk, saya pergi usalli sunatan duha, dia tepuk saya. Roh, dia kata, roh ni pergi ya. Roh maratan ukhra, takhul wuduk. Pergi sekali lagi ambil wuduk. Saya kata, apa silap ni? Saya pun ambil wuduk. Ambil kali ketiga, dia tegur lagi. Dalam hati saya, tombok orang tua ni mati kot. 3 kali tadi. Tapi ketika saya ambil yang keempat, dia bisik kat telinga saya. Ya akhi, tada'u ilallah. Doa kamu kepada Allah. Ketika saya basuh muka, tuan-tuan, dia bisik kat telinga. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Yawma tafyadu wujuh awliyaika. Wala tusawiz wajhi bizulumatika. Yawma tasyadu wujuh a'daika. Allahumma bayyiz wajhi binurika. Ya Allah, putihkan mukaku dengan cahayamu. Seperti mana cahaya akan awliya-awliyamu. Dan jangan kau gelapkan mukaku. Seperti mana kau gelapkan mukaku. Seperti mana gelapkan muka musuh-musuhmu. Ketika saya ambil wuduk tu, teriak saya, menangis saya. Kita ambil wuduk, ada doa tak? Tak ada, ambil kan. Member isap okok sebelah, okok ada okok. Macam mana, tuan-tuan, hebatnya wuduk tu. Lepas saya ambil wuduk, basuh muka, saya basuh tangan. Dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah. Doa kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini. Ya Allah, bagi suratan amalan tangan kananku. Kita ambil wuduk baca doa tak? Tak ada, basuh ya. Dia kata ni, baca doa. Berikan suratan amalan tangan kananku. Wa'udzubika an tu'tiya kita bishimali. Bila basuh tangan kiri, jangan berikan suratan amalan tangan kiriku. Jadi bila saya basuh tu, tersentak hati saya. Ya Allah, selama ni aku tak berdoa. Kemudian saya ambil, basuh kepala. Dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Doa yang Nabi baca kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Allah, bagi ku faham agama, faham Quran, bagi ku jadi apa? Orang yang soleh. Saya basuh kepala. Ketika basuh kaki, dia bisik, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, kau tetap tapak kaki aku ni atas titik sirat. Kita ambil wuduk baca doa tak? Tuan-tuan, try ambil wuduk baca doa. Baca doa ni, tak boleh Arab Melayu. Ya Allah, putihlah wajahku dengan nurmu, seperti mana kau putihkan wajah awliyamu. Jangan kau gelapkan mukaku, seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhku. Musuh-musuhmu. Basuh.
Belah ni, bagikan suratan amalan tangan kananku. Jangan berikan suratan amalan tangan kiriku. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang soleh. Kemudian basuh kaki. Ya Allah, tetap tapak kaki aku atas titik sirat. Tuan-tuan try tengok. Ambil elok-elok. Kemudian bila saya habis, ambil wuduk, dia tak kata apa. Saya pun sembahyang. Berapa sembahyang tuan-tuan, angkat-angkat takbir, dia rasa lain. Rasa sedap tuan-tuan. Ya Allah, sedap. Nak tahu sedap tak sedap kita solat? Tuan-tuan nak tahu ketika mana? Tuan-tuan pergi rumah orang. Masuk waktu maghrib, tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dalam rumah tu tak solat. Dia buat tak tahu aja. Tuan-tuan macam mana rasa? Kalau tuan-tuan tak boleh duduk, macam mana ni? Nak bagi tahu saat ni nampak macam alim sangat. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Jadi tuan-tuan pun keluar rumah tu pergi cari masjid. Tuan-tuan solat dekat masjid tu. Ada iman dah tuan-tuan. Itu kemanisan solat. Ataupun tuan-tuan buat tak tahu tak apa, balik qada. Semayang tak ada qada. Semayang ingat tak ada qada kecuali dengan 3 perkara. Pertama, tertidur. Tuan-tuan tidur-tidur, jaga-jaga pukul 9 pagi. Subuh terlepas. Jaga-jaga, pergi ambil wuduk, qada. Tak boleh tangguh. Ada orang tangguh sampai tu, insya-Allah. Tuan-tuan terjaga, tertidur. Bukan saja-saja tidur, tertidur. Memang tertidur sungguh. Jaga-jaga, qada. Yang kedua apa? Terlupa. Contohnya saya ceramah ni, ceramah, tak tengok jam. Katalah jam tu mati, jaga sedar, pukul 8 pagi. Ceramah sungguh, sampai terlupa Aisyah dengan subuh. Bukan saja-saja lupa, terlupa sungguh. Terlupa. Dah sedar, kena qada. Yang ketiga apa? Pitam atau gila. Tengah-tengah ceramah ni, saya buat macam ni. Hei! Terus pitam. Ataupun jadi gila terus. Gila sampai subuh. Maksud dia semayang Isyak tidak, subuh pun tidak. Terus sedar. Lepas subuh, dia sedar balik daripada gila dah. Kena qada. 3 aja. Saja-saja qada, tak ada. Ni. Banyak di kalangan kita pergi kerja. Tak apa, balik qada. Tak ada qada, tuan-tuan. Kerana 3 saja. Terlupa, tertidur, ataupun jadi gila dengan pitam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila dah wuduk sempurna, sembahyang kena khusyuk, jaga khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Pertama tuan-tuan, kata ulama, tengok tempat sujud. Tempat sujud. Allahu Akbar, tengok tempat sujud. Kita sembahyang tengok tempat sujud tak? Pejam mata. Pejam mata makruh. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita banyak pejam mata. Jangan kakak, jangan pejam mata. Sehingga ulama kata, masa kita sujud, jangan pejam mata. Masa sujud. Jangan pejam, tengok. Nak jaga khusyuk tu. Seperti mana Datuk Dr. Harundin kata, kita solat ni macam kita jalan di atas batas bendang. Tuan-tuan tahu tak batas bendang? Batas bendang kecil aja. Bikomsa ni aja. Jadi batas bendang tu dia lembek. Bila jalan jatuh, naik semula. Macam tu kita solat. Kita semayang. Kita ni manusia apa? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Kita ni mesti ada buat silap. Dan kita juga namanya al-insan daripada kalimah nasia. Nasia dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya lupa. Tambah-tambah orang Melaka pula, kampung Pulai selalu makan nasia, nasi. Lagi lupa. Jadi lupa macam mana? Jatuh, naik balik. Kita semayang. 40 tahun semayang Fatihah tak perlu hafal, dia akan ingat automatik. Angkat dia, automatik Fatihah. Automatik doa iftitah. Rokoknya, mestilah kita tahu dah. Tak perlu hafal. Jadi macam mana? Bila jatuh, naik semula. Jangan jatuh terus. Tiba-tiba, asyhadu la habis dah. Jangan. Jadi macam mana? Angkat takbir, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di kalangan kita, dia tak tengok tempat sujud. Dia tengok merata. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Pernah berlaku tuan-tuan, saya pergi semayang satu masjid. Dia ni masa tu Jumaat. Habis solat Jumaat, dia semayang di belakang. Bila semayang di belakang, dia tengok merata. Kami masa tu doa lepas daripada solat Jumaat. Dia duduk semayang ba'diyah Jumaat. Ketika dia duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarak, dia tengok merata.
Orang ingat dia tak sembahyang. Jadi semua dah habis doa, bangunlah. Bila bangun lalu depan dia. Dia duk at-tahiyyat asyhadu an la ilaha. Orang lalu, dia buat macam ni. Dia tak bagi lalu. Orang ingat hulur tangan, bakat salam. Nak habis 400 orang, tuan-tuan. Sebab tu tengok tempat sujud, jangan tengok merata, makruh. Nak jaga apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semayang dia suruh khusyuk. Kita semayang nak bagi banyak, nak buat sunat duha, nak buat sunat taubat, lepas ni nak buat witir pula, nak buat sunat tasbih, macam-macam nak buat, tapi khusyuk tak jaga. Kalau nak banyak, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Tengok, wahai orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Zikir dia suruh banyak. Semayang dia suruh khusyuk. Sebab semayang jaga khusyuk. Pertamanya wuduk sempurna. Yang kedua berdiri, tengok tempat sujud. Tengok, bila dah tengok tuan-tuan, jangan pejam mata. Seterusnya apa? Bagi faham apa yang kita baca. Kan? Bagi saya doa iftitah walaupun sunat saya takkan tinggal. Sebab apa? Bagi saya macam ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku kerana-Mu ya Allah, la syarika lahu. Macam kita ikrar. Banyak di kalangan kita doa iftitah pun tak nak baca. Baca tuan-tuan. Macam ikrar kita, la syarika lahu. Tak ada sekutu bagi Allah. Kita ikrar bahawa ya Allah, tak ada sekutu ya Allah. Janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, walaupun sunat, bacalah tuan-tuan doa iftitah. Bagi faham, kemudian Fatihah bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi faham, bagi faham, bagi faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Dikau yang kami sembah, Dikau yang kami minta pertolongan. Yang ni tak ada hadis tuan-tuan. Saya jumpa seorang wali Allah nama Pak Sumit. Saya tanya, Pak Su, macam mana nak doa mustajab? Dia kata, kamu amal ini. Ini tak ada hadis, dia kata, saya buat. Jadi tuan-tuan nak amal-amal, tuan-tuan tak nak pun ikut suka. Dia kata, macam mana? Dia kata, kamu gunakan ketika Fatihah. Banyak sekarang orang nak dalil, tuan-tuan, peningan. Semua nak dalil. Ada orang amal, Allah makbul. Dia buat macam mana? Daripada Fatihah. Dia kata, hang baca Fatihah 7 kali. Sampai dekat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hang berhenti, dia kata. Kan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hanya Dikau yang kami sembah, Dikau yang kami minta tolong. Berhenti, dia kata, kemudian angkat tangan. Ya Allah, tolonglah ya aku ya Allah. Aku tak ada anak, bagi ada anak ya Allah. Ada seorang hamba Allah 11 tahun tuan-tuan. 11 tahun tak mengandung. Alhamdulillah pergi Mekah. Saya kata cuba try amal ini depan Kaabah. Dia pun amal lah. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Dia doa, ya Allah, 11 tahun aku menanti ya Allah, tolong aku ya Allah, bagilah isteriku mengandung. Balik mengandung dengan izin Allah. Kan? 7 kali, ulang 7 kali, try tuan-tuan. Balik mengandung. Saya pergi Mekah tahun berikutnya, dia telefon saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Saya kata, alhamdulillah macam mana? Dah berada di wad untuk nak bersalin. Nak bersalin. Ketika sebelum bersalin tak cerita, nak bersalin cerita. Kurang ajar betul tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu mustajabnya doa ketika Fatihah. Tuan-tuan, iyyaka na'budu, kita faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Dikau yang kami sembah, Dikau yang minta tolong. Kalau kita faham, kita akan jaga khusyuk dalam solat. Jangan tinggal tuan-tuan, jangan tinggal, bagi faham. Kemudian jangan tinggal surah, walaupun surah pendek. Kan? Surah pendek sangat. Tuan-tuan baca qul a'udzu birabbil falaq, jadilah. Tapi ingat, orang yang mengaji jangan baca surah menaik. Dia kena baca surah menurun. Banyak kita ni kadang-kadang tak faham. Jangan menaik. Contohnya apa? Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua kena baca apa? Jangan pergi baca qul huwallah. Saya pernah tuan-tuan masa tu musim haji di apa? KLIA. Sorban punya besar tuan-tuan, jadi imam. Solat subuh, dia baca rakaat pertama surah qul a'udzu birabbin nas. Kami duduk belakang ni. Belakang-belakang ni bukan cak ayam tuan-tuan, cak ustaz semua. Duduk tunggu dia nak baca apa surah yang kedua.
Dia baca apa dah? Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh tak sah tak? Sah. Tapi nampak sangat tidak berilmu. Jaga tuan-tuan. Kalau nak solat, jadi imam, baca surah menurun. Contohnya apa? Qul huwallah. Lepas tu kita nak baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq ataupun qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kita nak baca apa? Baca qul a'udzu birabbin nas pula. Tak ada masalah qul a'udzu birabbin nas juga. Boleh tak baca qul a'udzu birabbil falaq? Boleh, tapi tahulah memang ni hak depan ni mangkuk ayun lah tu. Tak reti nama dia. Jangan tinggal surah walaupun pendek. Baca tuan-tuan. Alhamdulillah, ada orang dia dapat sedap ketika mana dia baca Fatihah. Ada orang dia dapat sedap ketika mana dia rokok. Ni sembahyang ni. Ada orang dia sedap ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Tadi Bilal kita. Dia sebut hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan pernah sebut tak? Bilal tadi sebut. Ustaz dia, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tuan-tuan, ada hadis. Ada seorang sahabat ketika mana Nabi solat, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita sebut biasa. Tiba-tiba sahabat ni sebut hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Habis solat, Nabi kalih. Siapa yang sebut tadi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi? Sahabat ni muka pucat sebab dia menambah sesuatu yang Nabi tak buat. Sahabat ni senyap. Siapa yang sebut tadi? Sahabat ni kata, saya ya Rasulullah. Ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi, malaikat berbondong-bondong turun berebut nak tulis pahala kamu di sisi Allah. Dia. Sebab tu ada orang dapat nikmat ketika sami Allahu liman hamidah. Dia rasa sedap. Hamdan, tuan-tuan ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Amal-amal solat Isyak lagi. Satu lagi dia kata, nak khusyuk jangan was-was ketika mula takbir. Kita orang Melayu, Allah jangan tanya, tuan-tuan pergi negara Arab. Orang Arab tak pernah saya jumpa takbir 2 kali. Orang Melayu kita, Allah. Tuan-tuan gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Tuan-tuan pergi negara Arab, mana ada? Tuan-tuan tak payah pergi Mekah, Madinah. Allah Akbar. Tak pernah dia bertakbir banyak kali kan? Kita orang Melayu macam-macam. Ultraman pada. Allah Akbar. Ada. Ultraman, Spiderman pada. Arab tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah negara Arab. Allah Akbar. Sekali lah. Kita ni nak masuk tu qasad ta'arud ta'yin tu kan. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam. Itu bukan niat, itu ingat. Betul tak? Dia beza dengan niat ingat. Kalau niat terlintas Allah, dia tu. Tuan-tuan, kalau ikut Imam Hanafi, tuan-tuan bergerak daripada rumah nak sembahyang maghrib, tak perlu nak niat dah. Allah Akbar, dia. Kita ni nak bagi masuk ni, sembahyang aku sembahyang maghrib 3 tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Kakak orang perempuan ada tak? Orang perempuan? Orang perempuan tak ada. Tak pernah ada orang perempuan, isteri saya cerita, dia sembahyang Allah dalam tu kan, dalam telekong tu. Orang lelaki. Bang, jangan was-was. Allahu Akbar. Dia tu. Mana ada kita berdiri waktu maghrib dan nak niat Aisyah? Memang maghrib lah tu. Buang was-was ni. Nak buang ni untuk apa? Khusyuk. Allah. Dia. Tak kita tuan jangan buat dia tu pula. Allah. Dia tu. Tak boleh lah. Dia tu. Allahu Akbar. Dia. Kan? Jangan 2 kali. Was-was. Tuan tengok orang Arab. Mana ada? Saya pernah tengok orang Arab. Allahu Akbar. Tapi tak tahan. Anak dia duduk sebelah. Anak dia lari. Loh. Dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia boleh panggil anak dia. Teruk orang Arab tuan-tuan. Saya pernah di Madinah. Tengok pakai egal semua cukup. Allah Akbar. Saya kata Arab ni hebat. Khusyuk dia tu. Tiba-tiba telefon dia bunyi.
Lau kana bainana lil habib. Lagu tu dia terus awak keluar. Hello, ana fi salah. No. Jam tuan-tuan. Dia boleh jawab ana fi salah. Saya dalam hati mangkuk ayu dengan aku tak khusyuk tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Itu Arab ni dia cukup jaga takbir. Kalau boleh tuan-tuan jaga takbir. Saya pernah pergi tuan-tuan di Pendang. Dia pakai ni sorban dengan reda ada atas ni. Jumpa saya, ustaz. Lama tak ceramah masjid saya. Saya kata memang lama dia tak panggil. Kalau panggil saya datang lah. Cakap elok. Tuan-tuan jaga khusyuk. Kita seperti mana berada di hadapan Allah. Jaga tuan-tuan. Dia ada di kalangan kita. Allah Akbar. Dia apa ni? Tuan-tuan. Depan saya cakap elok. Ustaz lama tak jumpa. Tiba-tiba imam dah solat. Bilal dah qamat dah. Ustaz jom kita masbuk. Menunjukkan bila dia sebut masbuk, dia ni orang alim. Kalau dia sebut masbuk, muafiq, maksud dia ni orang alim. Orang yang mengaji. Dia kata jom ustaz kita masbuk. Imam dah solat dah. Maksud dia orang alim. Tiba-tiba semayang sebelah saya. Allah Akbar. Saya jam jam ni mamat ni. Tiba-tiba imam baca waladdallin amin. Dia baca Fatihah. Bismillah. Saya ada bismillah dengan saya. Mata nak tunggu tuan-tuan. Yang paling teruk, ia kena budu. Ia kena budu. Kita dah budu dah dengan kita. Budu mamat ni. Yang teruk wala dhalin, wala tototo. Kita dah wala dhal dengan kita wala tototo. Jam tuan-tuan, jam. Dia mengganggu orang sebelah. Tuan-tuan. Allah. Kalau boleh jangan orang Melayu kita tolong. Orang Melaka jangan. Tolong kalau dah ada buang ni. Kita nak khusyuk. Bukan saja dia tak khusyuk dengan kita kali. Yang paling teruk tu. Asyhadu. Wah! Kita terkejut tu. Lepas tu dia mungkin ikut tabligh kot. Pergi nak apa Hanafi tuan-tuan, mereka akan ni gerak. Kita Imam Syafi'i, dia duk bergerak je tu. Kita duk sebelah duk tengok bila nak habis mamat ni kata. Ganggu tuan-tuan. Yang paling teruk ada satu masjid lepas cerita. Asyhadu an la ilaha illallah wa nyamuk gigit. Dia tampak sebelah sini. Belah ni ganti. Ni semua ni jam tuan-tuan. Sebab tu sembahyang ni tuan-tuan jagalah. Tuan-tuan tengok. Yang lain akan cover. Kita tu yang kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inilah sembahyang yang cegah munkar. Ada orang sembahyang dia duk buat benda tak elok. Sebab apa? Sembahyang tak khusyuk. Jaga khusyuk tuan-tuan. Sembahyang tu akan cegah munkar. InsyaAllah. Jadi macam mana? Takbir. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Kan? Bagi faham apa yang kita nak baca. InsyaAllah tuan-tuan, ada orang dapat nikmat ketika rokok. Ada ketika i'tidal. Ada ketika sujud. Nabi sebut, aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fawasajidun. Paling hampir aku dengan hamba ketika sujud. Fa'akthiru mina doa. Masa sujud tu kena doa banyak-banyak. Kalau kita semayang dengan imam, susah sikit lah. Kalau semayang seorang tuan-tuan, masa sujud doa banyak-banyak tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Jangan doa dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, niat. Lintas dalam hati. Lintas dalam hati. Allah. Hati. Ampunlah dosaku ya Allah. Ni Nabi suruh doa banyak-banyak ketika sujud. Sebab itu, ada orang dapat nikmat sedap ketika sujud. Saya dapat nikmat tuan-tuan ketika solat. Ketika mana? Ketika sujud. Rasa sedap tuan-tuan. Syok. Nak cerita tak kerti. Kena jaga khusyuk. Sujud tu rasa sedap. Ya Allah, sedapnya lama lagi pun tak apa. Ada orang dapat nikmat tu. Ada orang tuan-tuan, dia dapat nikmat ketika mana? Duduk tahiyat awal. Ada orang dapat nikmat tahiyat akhir. Kalau boleh tuan-tuan, masa tahiyat akhir tuan-tuan jangan tinggal. Fil alamina innaka hamidul majid. Tuan-tuan, ini doa yang Sayyidina Abu Bakar tanya pada Nabi. Ya Rasulullah, dalam sembahyang ni apa doa yang boleh lagi?
Lalu kalau tuan-tuan baca dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah karangan Imam Nawawi, ada satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh amal tuan-tuan. Apa dia dah? Tuan-tuan jangan tinggal tuan-tuan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Pernah dengar doa ni? Doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Dan jangan tinggal doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini hadis kursi. Siapa yang baca doa ini, dia cover daripada hidup dunia, alam barzakh sampai masuk syurga. 4. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ni jangan tinggal tuan-tuan sebelum kita bagi salam. Ini untuk jaga apa? Khusyuk. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min saqatika wan nar. Tuan-tuan try buat. Insya-Allah tuan-tuan dapat khusyuk tu. Insya-Allah sembahyang tu cegah mungkar. Ni ibadat. Satu lagi tuan-tuan, apa ibadat yang kita nak buat? Saya nak cerita tuan-tuan. Nabi bawa kat kita ni tuan-tuan daripada kita bangun tidur sampai tidur semula. Hebatnya. Sebab tu kalau kita hidup 80 tahun, 40 tahun kita guna untuk tidur saja. Bagaimana 40 tahun ini untuk kita jadikan dia dapat pahala? Maka kita ikut sunnah Nabi. Itu yang kata ni berbekal untuk akhirat. Macam mana? Amal yang kita buat, sembahyang, puasa, hanya lebih kurang dalam 8 tahun aja. 8 tahun aja tuan-tuan untuk amal. 16 tahun, kalau 80 tahun hidup, 16 tahun jamban aja, pergi jamban dengan makan. Macam mana nak jadi jamban, makan, tidur, dapat pahala? Ikut sunnah Nabi. Macam mana kita nak jadikan tuan-tuan tidur kita dapat pahala? Macam mana? Jangan tinggal sebelum tidur ambil wudu. Kalau nak kentut pun tak apa, ambil wudu dulu. Kemudian duduk dalam tu kentut. Tak apa. Jangan kentut dalam selimut. Bini marah. Kan? Bini selalu tahu dah. Kalau dia nak kentut dia dalam selimut. Jangan. Ambil wudu. Sebab apa? Kita akan tidur 16 tahun dapat pahala. Ambil wudu. Lepas ambil wudu, nak tidur. Baca 3 qul. 3 qul. 3 qul tu apa? Bukan qul. 3 qul tu, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lepas baca, buat macam ni. Tu. Yang tu yang isyarat. Tu. Kemudian tarik. Allah jauh daripada gangguan, penyakit ain, penyakit dengki manusia, penyakit syaitan, sihir, apa semua ni. InsyaAllah Allah jauh daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Buat macam tu. Ingat kakak, malam ni try baca. Syaitan apa semua tak akan ganggu. Kecuali suami kakak. Suami kakak bacalah berapa kul pun, dia ganggu juga. Saja lawak je nampak nak lena tu kan. Tapi kakak kalau tak mau bagi suami ganggu, baca 3 kul, kemudian tarik. Bagi keluar warna hijau punya. Lepas tu lumur. InsyaAllah suami cabut awal lagi. Saja lawak je. Jangan buat pula kan. Ni, baca. Lepas baca 3 kul, jangan tinggal doa ini. Doa yang ada dalam Sahih Bukhari. Siapa baca tuan-tuan waktu malam sebelum tidur, dia mati esok pagi. Mati fitrah, tak ada dosa. Saya dapat daripada mana? Seorang hamba Allah, cerita sikit. Dalam YouTube ada. Isteri dia telefon, Ustaz, boleh tak datang rumah saya? Dia panggil Pak Ustaz, dia orang Indon. Pak Ustaz, boleh tak datang rumah saya? Kenapa? Suami saya sudah enggak ada. Saya kata enggak ada, pergi mana? Suami saya dah meninggal. Saya kata, siapa ni? Bung Man, nama Bung Man. Bila kata Bung Man,
Saya kata dia meninggal, sakit apa? Tak tahulah ustaz, tiba-tiba dia meninggal. Ustaz tolong, kami ni tak ada visa. Bukan apa nama ni lah, pendatang asing lah. Jadi macam mana? Ustaz tolonglah, ustaz urus kebumikan jenazah suami saya. Saya pun panggil 5 orang, pergilah. Rumah dia kecil lah tuan-tuan. Bilik pun tak ada. Saya datang-datang tu, tengok-tengok mayat Bung Man tu di tengah ruang tamu. Mayat tu telah tutup. Mayat tu ada pakai serban, pakai jubah. Saya tanya dah, bila mati Bung Man? Dia mati baru balik solat subuh. Baru solat subuh. Pakai serban, pakai jubah. Saya kata, nak buat apa? Ibu, ustaz tolonglah mandi jenazah, kapan kebumikan? Kami nak bawa balik pun kami pendatang asing, dia kata tak ada visa, dia kata. Tak apa ustaz, kebumi lah. Saya pun buka serban dia, dah buka jubah, nak mandi pun tempat kecil aja. Jadi dah siap mandi apa semua, angkat jenazah tu dia kecil aja. Ringan aja, 2 orang pun boleh angkat, letak. Lepas letak atas kain kapan apa semua dah siap dah. Saya pun tutuplah, bubur kapur barus, bubur kapas, letak kapur barus, tutup. Tinggal muka. Saya tengok muka ni penuh dengan air. Air penuh ni. Saya kata dalam hati, ada Bilal. Mungkin kita tak lap tadi muka dia. Saya pun ambil kapas lap. Lepas lap tuan-tuan, muka tadi berair semula, rupanya peluh. Di antara tanda orang yang mati husnul khatimah, sebaik-baik kematian, berpeluh wajahnya. Berpeluh tuan-tuan. Allah mudahkan kendalian jenazahnya. Lepas saya tengok, saya kata, Bilal, ni peluh Bilal. Betul ustaz. Dia mati baik ustaz. Saya pun panggilkan isteri dah. Kakak dah siap dah kapan, kakak nak kucup-kucup. Kakak, ibu tu kata, nanti batal wuduk mayat. Saya kata, batal apa? Mayat ni tak semayang dah dalam kubur. Yang batal tu wuduk kakak. Kakak nak cium, cium lah. Tak ada masalah. Jadi kakak, kalau suami meninggal, boleh ciumlah dahi dia. Tak ada masalah. Bukan yang batal tu wuduk dia. Dia tak ada apa dah. Dia bukan nak semayang dalam kubur dah, nak mati dah. Jadi lepas cium semua, saya pun tutup. Anak dia ada 4 orang. Dalam hati saya, nak bawa macam mana jenazah ni. Orang masa tu hari kerja. Saya pun termenung. Ya Allah, nak solat tu tempat tu sempit sangat. Tiba-tiba datang sepiji van. Pak Ustaz, kenapa rumah Bung Man ramai orang? Pakcik, Bung Man dah meninggal. Tu macam mana nak bawa jenazah pergi masjid? Saya pun tak tahulah, tak ada orang. Tak apa. Masukkan dalam van saya. Rupanya dia balik daripada meniaga. Dia pun letak asing bekalan yang meniaga tu. Alat-alat dia meniaga. Kami masuk ke jenazah tu. Lepas siap masuk, pergi masjid. Kami solat 5-6 orang aja. Habis solat, kubur dah digali. Ke bumi, saya baca talqin. Habis baca talqin, saya pergi rumah ibu tadi. Saya tanya ibu tu. Ibu, apa amalan Bung Man? Kenapa Pak Ustaz, Bung Man ni teruk ke? Bung Man ni tak baik ke? Tak. Bung Man ni saya yakin dia mati husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Apa amalan dia? Dia pergi ambil tuan-tuan, di atas almari satu Quran. Quran itu telah hancur ni. Hancur kulit. Kemudian Bung Man ni jahit semula dengan tali tangsi. Tali yang kita mengail tu. Dia jahit semula. Dia beritahu saya, setiap pagi Bung Man balik subuh, dia baca Quran ini. Dia baca ustaz sampai hancur Quran ini. Kita, Quran duduk atas almari, hancur di mamah anai-anai dengan tikus. Tu pun rasa jamin syurga dah. Tak pernah baca. Dia baca Quran sampai hancur Quran. Setiap hari baca Quran. Saya kata lagi, apa amalan dia? Dia pun buka Quran tu, jatuh satu helai kertas. Bung Man sebelum tidur dia baca doa ni. Saya pun tengoklah. Tengok. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwastu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Doa apa ni? Tak tahulah, Bung Man selalu baca. Tak nak berhenti kah? Tak, sikit lagi. Saya pun tengok. Saya balik cari. Type dalam Google, terus dia keluar. Rupa-rupanya doa ini yang diajar oleh Nabi. Sesiapa yang membaca doa ini,
kalau dia mati pada esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya pun tengok-tengok, ya Allah, Bung Man ni sebelum tidur dia baca doa ni. Kita baca doa tak? Tak ada baca. Tak. Lena terus. Malam ni. Ambil wudu, baca 3 qul, baca doa ni. Tonton type dalam Google. Doa sebelum tidur akan keluar. Automatik akan keluar. Doa sebelum tidur. Kita selalu baca apa? Allahumma bismika wa ahya wa amut. Yang ni banyak khilaf. Yang ni tak ada khilaf. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wajjahtu wajhi ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tuan-tuan cari dalam Google. Balik baca malam ni, mati fitrah. Lagi-lagi dia kata, Ustaz Boman ni dia tanam sayur. Bila tanam sayur, orang datang nak beli, dia ikat sayur, dia bagi. Orang bagi duit, dia kata apa? Tak payah, dia kata. Kamu makan, buat sayur, aku dapat pahala. Dia selalu sedekah. Dia mati tuan-tuan dalam keadaan balik solat subuh. Kemudian tak larat. Dia kata kat isteri dia, aku tak larat. Dia kata, isteri letakkan kepala atas reba. Ketika duduk atas reba tu, kepala atas reba, dia memandang ke langit. Allah, mati tuan-tuan lepas solat subuh tadi. Dalam keadaan serban pakai, dalam keadaan jubah masih ada di badan. Rupanya doa ni dia tak pernah tinggal. Saya ambil doa tu tuan-tuan, tak pernah tinggal tiap-tiap malam. Sebelum tidur saya amal ini. Tuan-tuan, jadikan tidur kita tu ibadat. Kita tidur ibadat. Tidur 16 tahun tuan-tuan ibadat. Malam ni tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Kan? InsyaAllah amal. Kemudian apa? Kemudian makan ibadat. Kita nak jadikan ibadat ni. Sebab kita ibadat 6 tahun saja semayang dengan puasa. Jadi insyaAllah kita akan sambung selepas azan Isya. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة القائمة سيدنا Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi. Dan saya pun dapat maklumat daripada Tuan Haji Rosli dan juga Cik Rizal bahawa di luar sana tu sedang sementara pasang kemah. Dan masjid, Alhamdulillah masjid ni bagus. Sound system pun sedap. Lepas tu sejuk, boleh panggil lagi saya. Jadi kita nak lancarkan malam ni. Lancarkan kutipan derma. Mana nak tahu tuan-tuan kan, lama dah tak buat ceramah ni. Kita nak pasang bumbung. Jadi saya nak melancarkan kutipan derma tu, nak kutip ke macam mana? Ada di luar? Oh, ada jaga SOP. Tuan-tuan tolonglah masukkan dalam tabung tu. InsyaAllah nak buat bumbung atas tu lah. Nak buat bumbung. Saya kata sekejap ya. Orang Melaka ni banyak duit tuan-tuan. Hebat orang Melaka ni. Saya pernah pergi satu masjid, tuan-tuan, cerita tuan-tuan lah. Lepas masuk air keruh tu sebelah kiri. Tak tahu masjid apa. Sampai-sampai tu, saya bukan nak semayang masjid tu. Saya pergi, saya nak terberak. Sampai-sampai tu, pendapatan masjid tu 500,000 sebulan. Masjid ni berapa agak-agak? Lebih kurang tau. Patutnya 1 juta lebih lah. Ramai ni. 500,000. Tapi yang tak tahan, tandas dia jam. Sampai-sampai tuan-tuan, tandas ni tak ada pintu. Pendapatan 500,000, tandas tak ada pintu. Ada satu pintu tu telah dikunci. Saya nak terberak. Jam. Macam mana nak buat ni? Sebab kita masa duduk dalam kereta boleh lagi kontrol. Tapi bila duduk depan tandas, dia tak boleh kemut dah tuan-tuan. Dia tak boleh kemut dah. Dia memang nak terkeluar dah. Breakdance saya, breakdance. Tuan-tuan, breakdance. Tiba-tiba ada seorang pakcik. Ustaz, dia kenal saya. Ada apa Ustaz? Saya nak terberak. Kenapa tandas pintu tak ada? Penagih dadah Ustaz. Dia orang guna hancur. Jadi kami buat tak tahu. Ada satu yang elok Ustaz. Ustaz nak tak? Dia boleh tanya saya. Saya kata memanglah nak, tak tahan ni. Saya tengok pendapatan 500,000. Tandas pintu tak ada. Satu aja ada. Tak apa, saya ambil kunci. Saya kata cepat dah, tak tahan ni. Dia pun ambil kunci buka. Itu paling elok. Buka-buka, taik penuh tuan-tuan. Jam saya. Tapi saya pergi satu tandas lagi. Tak jadi berak tuan-tuan, kemut naik balik. Pergi naik kereta. Satu tandas, yang ni bagus. Sampai-sampai tu, memang yang kita nak. Tuan-tuan nak tahu pengurusan, hebat pengurusan masjid, tuan tengok tandas. Kalau tandas bersih, hebatlah masjid tu. Jangan kata duit banyak tu, pengurusan yang baik. Tak. Tandas tu macam mana? Saya pernah jumpa satu tandas di Melaka ni. 5 star. Masuk tu, pokok. Lepas tu, bila berak dia bunyi. Perfume. Wangi. Lepas tu kubur ada sebelah pula. Kita pun gerun tuan-tuan. Wangi. Lepas berak, ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, silapam. Bagus tuan-tuan. Saya balik, saya gunakan tu di mahat saya, sekolah saya. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, silapam, siapa tak pam haram jadah. Orang Melaka kan banyak pantun. Jadi mereka berak dia tengok haram jadah. Depan. Bagus-bagus dah. Kita nak tuan-tuan. Jadi saya lancarkan kutipan derma tu untuk bina bumbung ni. InsyaAllah kalau Tuan Haji Rosli panggil lagi, bagi ada bumbung dulu. Kalau tak ada, aku tak main. Jadi insyaAllah, bantu tuan-tuan. Bantu untuk kita siapkan fasiliti. Saya yakin masjid ni cukup imarah. Encik Rizal bagi tahu. Tiap-tiap minggu ada program. Bagus-bagus tuan-tuan. Jadikan masjid, contoh masjid ni Ar-Rahman. Jadikan contoh. Dia nak tanya betul-betul, siapakah
orang memang daripada Khariah Masjid Ar-Rahman Kampung Pulai. Cuba angkat tangan. Siapa orang luar? Luar ramai lagi. Cak ayam tu. Tak apa, yang luar pun bantu insya-Allah. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan, kita boleh bina bumbung tu untuk kemaslahatan ammah semua sekali. Dan saya yakin tuan-tuan, inilah pahala kita di akhirat. Kita sembahyang pun tak khusyuk kan. Puasa pun kadang-kadang banyak perkara maksiat yang kita buat. Inilah bekal kita tuan-tuan. Tuan-tuan wakaf, tuan-tuan sedekah, yang itulah. Macam 2 minggu lepas seorang makcik datang dia bawa gelang sebesar ini, bukan rantai besar ini. Saya pergi timbang hampir dekat-dekat 120 gram. Sekarang 1 gram tuan-tuan 230 ringgit. 150 gram dia wakafkan. Saya tanya dia, makcik kenapa wakaf? Ustaz, ini baru 1 rantai, saya ada 15 rantai. Dalam hati saya, ini dah 150 gram. Yang lain ini paling rendah Ustaz, 150 gram. Ada lagi besar pun ada Ustaz, sampai 300 gram pun ada. Dalam hati saya, kalau 300 gram, ini bukan rantai, ini rantai kapal. Tengok biasa aja. Tapi dia kata, Ustaz, saya wakaf bagi ke orang Ustaz. Saya tak ada anak Ustaz. Dia kata, dia pencing guru, dia bagi, dia kata, Allah tu bagi kat Ustaz. Saya kata, yang ni saya nak buat apa ni? Ustaz buat apa pun. Saya nak buat kubah masjid. Kubah masjid tu nak beli fiber. Dia kata, Alhamdulillah. Tuan-tuan, dia wakaf tu 3 minggu lepas. Hari Jumaat baru ni. Hari ni hari Sabtu, ini hari Jumaat baru ni. Dia meninggal. Allahu Akbar. Pahala dia besar tak? Kubah sedang duk buat tu. Kalau tuan-tuan pergi Mahatafi saya, ada masjid lebih kurang besar ini. 2 kali masjid ni. Ada 2 tingkat. 2,000 orang boleh masuk. 1.1 juta. Saya kutip hanya 4 bulan ya. Masjid tu kos dia sebenarnya 2.5 juta. Tapi kita buat sendiri 1.2 juta je. 4 bulan saya kutip. Alhamdulillah, saya yakin yang ni sekejap aja. Kan? Pasal dalam 100,000 boleh buat dah. Kalau datang bulan depan tak siap lagi, jaga hampa. Boleh tuan-tuan, nak bagi semangat tuan-tuan ni. Benda boleh buat. 1.2 juta 4 bulan saya kutip. Alhamdulillah, orang bagi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi. Pondok saya ada masjid, ada kolam renang, ada chalet, ada kafe, ada kedai dobi, ada dewan badminton, 4 gelanggang, ada gelanggang 2 gelanggang futsal. Pergi tengok tuan-tuan. Bawa pergi tengok. Tuan Jurusli kena bawa ni. Dia tuan kuasa ni pergi tengok macam mana kita manage buat. Alhamdulillah, semua tu wakaf orang. Saya yakin masjid ni dah hebat. Tuan-tuan boleh buat, ini pahala kita di akhirat tuan-tuan. Ini bekal kita. Sebab tu disebut apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maksud dia? Ahsanu amala. Amalan kita ni buat yang terelok. Ahsanu buat elok tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak bagi sedekah bagi yang elok. Sembahyang buat yang elok bagi khusyuk tuan-tuan. Puasa bagi elok. Sebab tu kakak-kakak kan, kalau kita nak masuk pahala, kakak paling mudah masuk pahala, masuk syurga, dapat pahala. Paling mudah orang perempuan ni taat suami lah masuk syurga. Tapi banyak di kalangan kita tak taat suami kita. Allahu Akbar. Orang lelaki jaga banyak rintangan nak masuk. Kita dah rasa hebat dah solat, dia tengok pula, dia tanya anak kita, isteri kita, jaga tak? Sebab tu saya nak tanya ni, orang lelaki kita ni, kalau boleh, tak boleh kita nak mengajar isteri kita, bawa datang ke surau masjid supaya ditarbiah oleh ustaz. Saya nak tanyalah kakak, siapa datang dengan suami dia, angkat tangan. 1, 2, 3, ramainya. Siapa datang dengan isteri dia? Ada 6 orang ni. Ini isteri yang nombor berapa ni? Isteri banyak pada suami. Hebat orang Melaka ni. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dikasih, didiklah isteri kita. Kalau isteri kita baik, dia akan didik anak kita. InsyaAllah kakak, abang-abang semua jamin masuk syurga. Saya cukup takut tuan-tuan, saya ada 6 orang anak. Anak saya yang sulung pun dekat 30 dah umur dah. Bukan muda saya pun 53 dah tuan-tuan. Yang paling kecil anak saya umur 18. Saya ada cucu dah 3 orang. Dalam hati ni termenung tuan-tuan, siapa umur 50 tahun lah. Dia bangun-bangun, kadang-kadang dia akan terlintas. Kawan-kawan mati banyak dah.
Kawan saya dalam kelas 36 orang, 6 orang mati. 6 orang mati lah tuan-tuan. Ni masa Covid ni. Allah, dalam grup tu 30 orang. Tu pun macam-macam penyakit. Darah tinggi 2 orang. Kencing manis ada. Buah pinggang pun ada. Hak kena kencing hak dulu pun ada juga tuan-tuan. Nak buat macam mana? Tapi nak bagi tahu kata alhamdulillah lah. Ni Tuhan bagi kita hidup lagi. Tapi bangun tuan-tuan akan tenung lah. Siapa umur 50 dia tahu lah. Kadang-kadang bangun pagi. Allah bagi nyawa lagi untuk aku hidup. Tu pun tak sedar lagi tuan-tuan. Buatlah yang terbaik tuan-tuan. Ni tuan-tuan, buat yang terbaik. Kalau Quran, bacalah banyak-banyak pun. Saya nak bagi tahu wahai tuan-tuan yang umurnya 45 ke atas, Quran jangan tinggal. Bagi saya, mesti aku kena clear. Sehari 5 live ayat. Bukan 5 live, 5 live Quran. Mesti baca. Saya mesti duduk lepas subuh 1 jam kena zikir. 53 lah tuan-tuan. Kawan saya ramai yang meninggal lah. Ni saya ni pun ada penyakit. Cuma tak cek je. Kalau cek memang tahu macam-macam penyakit. Jadi tak payah cek. Supaya tak tahu. Orang lelaki macam tu lah. Takut nak cek tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau cek macam-macam. Doktor kata kencing mana darah tinggi. Kita irritation. Tak payah cek. Dia tengok mati lah. Haji Rasuli telefon. Ustaz mana? Tak ada lah. Mati lah. Tu. Sebab tu tuan-tuan. Bekal lah. Ni. Bekal kita akhirat. Quran jangan tinggal. Kalau bolehlah saya ingat sangat orang lelaki kita. 3 surah ni jangan tinggal. Apa dia tuan-tuan? Suratul Mulk yang saya baca masa maghrib tadi. Kalau boleh jangan tinggal. Makcik-makcik kalau boleh hafal. Abang-abang hafal lah. Suratul Mulk. Tabah. Yang kedua apa? Surah Sajadah. Yang ketiga apa? Surah Waqiah. Ayat lazim tu selalu ingat lah. Wadduha ke bawah selalu ingat. Yang ni. Sebab apa? Iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan bagi syafaat pada orang yang baca. Tuan-tuan, yang ni lah peguam bela kita esok di akhirat. Kita masuk saja dalam alam barzakh, malaikat munkar nakir akan soal. Man rabbuka? Siapa yang jawab? Quran akan tolong jawab. Sebagai peguam bela. Al-Quran kan? Allahu Rabbi. Quran tu kan bagi tahu. Tapi kalau hidup Quran tak pernah baca, macam mana nak jawab tuan-tuan? Quran jangan tinggal tuan-tuan. Jangan tinggal ni adik-adik kita ni yang hafal Quran. Saya nak tanya, siapa hafal Quran 15 juzuk ke atas? Angkat tangan. Ada lagi? 15 ke atas. Ada tak? Abang kan? Abang kejap. Marilah. Siapa suruh angkat tangan? Marilah. Okey bang. Marilah, okey. Kalau boleh jawab soalan saya, saya bagi RM10. Ni aku nak bagi duit ni banyak duit. Adik apa berapa juzuk dah? Dia buat tak ingat. Kau ajar betul. Berapa juzuk dah? Apa? Baru kata tadi 15. Dan dia mengaku 10 tengok. Wajar betul kau. Tak apalah. Apa surah yang hafal? Okey, saya baca sambung. Kalau boleh sambung saya bagi RM10. Kalau sambung lagi saya bagi 20. Kalau sambung lagi saya bagi 50. Kalau sambung lagi saya bagi 100. Kalau sambung ni mata duitan tu engkau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut ayat dan sebut surah apa? Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Sambung. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Okey. Surah apa? Ayat apa? Okey. Hang sebut ayat betul tambah 20. Surah betul dah? Sambung betul dah? Ayat apa? Tambah 30. Ayat apa ni? Ayat selalu baca. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah. Ayat apa? Tambah lagi 50. Dah ni betul ni saya bagi semua ni. Ayat apa? 100 apa? Tambah lagi 10.
Surah Baqarah ayat 100. 100. 100. 100 apa tu? 100. 102. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, boleh belah. Orang macam ni lah kita kena hormat dia. Kita kena appreciate dia. Sebab Quran dalam dada dia. Ni banyak di kalangan kita yang jadi engineer. Kita hormat. Engineer apa? Quran yang ada ni. Yang ni kita kena hormat. Ni ada orang tak pandang mulia pada orang yang hafal Quran. Okey, satu lagi. Aku nak bagi lagi ni. Okey, siapa berani? Angkat tangan. Ni buntunglah ada anak macam ni. Kan, adik. Ni, banyak ni. Kan? Dekat. Okey, tengok. Allah, saya seronok tuan-tuan, orang yang hafal Quran. Saya ada 100 orang yang hafal Quran. Orang kata hafal Quran nak jadi apa? Alhamdulillah, 16 orang duduk universiti. Jangan susah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba. Sambung. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sambung lagi. Wah, apa ayat tu ya? Cak ayam tu. Surah apa? Surah Yusuf. Ayat ke berapa? 5. Ayat ke berapa? 4. 4. Ambil semua kat anak kau ni ke? Ambil. Alhamdulillah, seronok orang Melaka tuan-tuan. Inilah tuan-tuan yang akan bagi syafaat kepada ibu dan ayah dah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan yang ada anak, bagi seorang hafal Quran. Kalau tak boleh, cucu. Kalau tak boleh, cicit. Alhamdulillah, saya 6 orang anak hafal Quran. Seronok tuan-tuan. Bila balik tuan-tuan, tengok subuh, maghrib. Lepas solat maghrib, kalau tak pergi dekat masjid, saya akan keluar tuan-tuan. Tengok anak-anak baca Quran tuan-tuan. Tenang tuan-tuan. Yang itulah boleh tolong kita di akhirat esok. Sebab tu tuan-tuan ni, yang ada anak ni, jangan tuan-tuan pindahkan. Biar mereka habis 30 juzuk. Allah, tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Rezeki melimpah ruah. Melimpah ruah tuan-tuan, orang yang hafal Quran. Dunia ni Allah pandang, di akhirat lagi Allah pandang. Sebab tu tuan-tuan jangan tinggal. Pertama, surah Mul. Yang kedua, surah Sejadah. Yang tiga, Waqiah. Orang lelaki kena bagi ingat ni. Surah Sejadah kena ingat lah. Pernah berlaku kan, saya pergi satu masjid. Saya pakai serban ni. Masuk subuh. Masjid Ampang, dekat Ampang. Dia tengok-tengok, Ustaz. Apa maksud dia? Kena jadi imam lah. Saya dalam hati, ya Allah, hari itu, hari Jumaat. Pagi Jumaat. Nasib saya hafal. Alhamdulillah. Saya kata kalau tolak, aku baca surah Sejadah. Tolak. Allahu Akbar. Fatihah. Sampai. Wasabbahu bihamdihim wa hum la yastakbirun. Saya pun Allahu Akbar. Saya terus sujud. Rupanya masjid tu tak pernah buat sujud sejadah. Semua tak sujud. Dia orang ingat saya lupa rokok. Semua duduk tunggu. Yang paling teruk belakang tu, Subhanallah, dia kata. Dia ingat saya lupa rokok. Saya pun dalam hati, apalah, sujud sejadah lah weh, hari pagi Jumaat. Saya pun buat tak tahu. Tiba-tiba ada seorang tu sebut, sejadah, dia kata. Semua pakai sujud. Bila sujud saya naik. Sambung lah. Tatajafan junubu. Buhum, lupa tu Quran ni jaga adik. Kamu berlagak, Allah bagi lupa. Jangan sombong. Aku hafal Quran 30 juzuk. Jangan sombong. Lupa. Allah tarik sekejap aja. Kan? Ni saya ni berlagak, lupa. Tatajafan junubuhum. Tak ingat langsung. Anil tu tak keluar. Kalaulah di belakang tu, Anil Ustaz, Anil. Saya boleh sambung lah. Tapi semua tu, tak tegur saya. Yang belakang tu pakai serban. Tapi cak ayam. Tak boleh tegur. Buat tak tahu, sebab tu yang belakang tu jaga, tuan-tuan. Kalau boleh maksudnya dia faham lah. Kan? Tak tegur, dia buat tak tahu. Saya pun ulang. Tajafa junubuhum. Buat macam tu lah. Maksudnya tolonglah tak ingat. Buat. Jangan pula. Buat sekali sudah kan.
Takkan nak turun kot. Tolong, tak ingat, dia tak ingat. Batal lah. Jadi buat. Itu. Siapa pun tak tolong. Sekali lagi. Tatajaffa junubuhum. Siapa pun tak ingat. Tiba-tiba ada seorang mangkuk ayun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Saya duk dengar orang ajar macam Muhammad ni. Dia kata apa? Dah tak ingat qul huwallah lah weh. Jam tuan-tuan. Sebab tu adik-adik, tuan-tuan, bagilah ada 3 surah ni. Mul, sejadah dengan waqiah. Ayat lazim kita ingat selalu. Sebab apa tuan-tuan? Yang ni lah dia jadi peguam bela kita di akhirat esok tuan-tuan. Sebab tu bekal kita. Sebab tu kakak-kakak, kalau kakak ada surah ni, ada Quran dah, insya-Allah saya yakin kakak jamin syurga. Tak, suami dah okey dah. Quran ada. Sembahyang okey, khusyuk. Alhamdulillah Quran baca. Ni semua sedekah. Kakak masuk syurga. Orang lelaki lah kena prepare banyak-banyak. Sebab tu saya yakin tuan-tuan orang lelaki banyakkan infak, wakaf. InsyaAllah kita harap mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah. Bandingan orang yang menafkah jalan Allah ni seperti mana satu biji benih. Kan? Bila ditanam keluar apa? Keluar 7 cabang. Kemudian daripada 7 cabang ini keluar 100. Mi'atu habbah, 100. Daripada tu wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 tu Allah ganda lagi menjadi 1400. Tuan-tuan jangan tuan-tuan rasa rugi untuk sedekah ke infak. Masuk RM1, 1400 ganjarannya. 1400. Ni hafal Quran ni kan. Kalaulah boleh tuan-tuan ada duit, ambil seorang taja. Saya ada 28 orang anak yatim. Semua bawah saya. Syuib, tak ada Syuib. Syuib sepah tu. Dia ambil 4 orang. Tuan-tuan tahu tak yang apa jambu tu apa? Bukan, jambu tu, mati tu. Yus jambu tuan-tuan, di antara orang yang menaja anak tahfiz saya 2 orang. Tengok kematian dia. Termasuk juga boceh hak gemuk. Abang boceh ni, tengok kematian dia. Walaupun dia ni pelawak, tapi diraikan kerana apa? Banyak infak. Termasuk Siti Sarah tu. Siti Sarah sebenarnya ambil 4 orang tu. Siti Sarah tu, isteri dia. Termasuk juga Siti Sarah telah memberi untuk beli van jenazah 10,000. Tengok kematian dia. Orang tak tahu saya cerita ni. Orang tahu lah. Siti Sarah tu 10,000 dia transfer untuk van jenazah mak tahfiz saya. Allahu Akbar. Abang ni bumbung bang. Bumbung bang. Tolong. Makcik, pantai tak guna cik, awak keluar bagi lah. Tak rugi, saya nak bagi. Tak rugi punya. Allah akan bagi melimpah. Saya 28 orang anak yatim, mereka ambil. Allah, bila ambil, saya tinggal 16 orang je. Bila 16 orang, saya tutup tuan-tuan, kafe saya di air keruh. Air keruh tutup. Tutup kafe saya di mana? Saya ada 5 kafe tuan-tuan. Tutup di Shah Alam. Kerana apa? Saya bagi ke orang tak mampu. Tinggal 16 anak yatim saya tanggung. Allah tarik rezeki. Kemudian saya kata apa? 28 ni hampa jangan ambil. Aku nak ambil semula. Saya tak bagi. Saya ambil balik. 28 orang anak yatim bawah saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya boleh buka 10 food mart insya-Allah. 10 food mart. UAK food mart. Dengan izin Allah. Dan Alhamdulillah Allah bagi rezeki boleh buka di Taman Medan. InsyaAllah. Kita tengok 15 hari bulan ni. Akan lancar satu lagi. UAK food mart. Allah bagi rezeki tuan-tuan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan dia kasih, ambillah anak yatim ni, anak-anak ni. Tuan-tuan tajalah. Yuran berapa adik? Adik kena bayar. Tak tahu. Hang mang, tak tahu pak hang duk bayar. Tajalah tuan-tuan, ambil seorang. Tuan-tuan tengoklah, tak rugi tuan-tuan. Di antara apa? Bukan maksud dia rezeki tu duit. Tuan-tuan tengok keluarga kita tenang, itulah rezeki. Tuan-tuan kita tenang saja. Saya macam beletir pula malam ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tenang itulah rezeki. Anak kita tak ada masalah, isteri kita tak pernah masam muka. Itulah rezeki. Suami kita tak pernah bagi tension. Itulah rezeki kakak. Bukan rezeki tu duit ke? Duit tu salah satu. Di antaranya apa rezeki lagi? Kita naik kereta. Kereta kita bukan besar mana pun. Kereta kita biasa aja, KI 20 aja. Tapi tak pernah rosak. Itu rezeki.
Kereta kita proton makmur ya. 12 valve. Tapi boleh pergi jauh. Tak pernah ada masalah. Itu rezeki. Kita ada suami bagus. Yang panggil kita. Itu rezeki. Ini panggil apa? Jam tuan-tuan. Orang Melaka tak tahulah panggil apa. Saya pernah pergi ni. Pergi apa nama Alustar. Tenang saya tuan-tuan. Pakcik umur 82. Saya pergi ziarah dia. Dia angkat air. Tapi bukan dia angkat. Dia panggil isteri dia. Isteri dia 74, 78. Yang. Panggil yang. Kami dengar berbulu. Bulu tu mohon. Dia panggil. Kakak, abang kita panggil yang tak? Ya. Yang lah. Yang. Allahu Akbar. Ni mendayui. Tiba-tiba makcik tu keluar. Bukan muda, 78. Berkedut dah. Angkat air. Saya kata, ya Allah, pakcik ni. Elok isteri dia pergi. Saya tanya pakcik umur berapa? 82. Pakcik panggil isteri pakcik. Berapa umur? 78. Yang. Hebat pakcik. Hebat. Dia kata apa? Sebenarnya aku panggil dia yang. Aku dah lupa nama dia. Rupanya nama berlupa dah. Aku takut silap, dia kata. Biar aku panggil yang. Ada tak suami-suami macam tu? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Ada suami yang tenang. Itulah rezeki. Ada anak kita, alhamdulillah, tak bagi masalah. Itulah rezeki. Bukan rezeki duit semata-mata. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila tuan-tuan rasa hati tenang, hidup ada penyakit tapi kita reda, itulah nikmat rezeki yang Tuhan bagi. Tuan-tuan syukur banyak-banyak. Semoga ada kebaikan, ada keberkatan. Kita pun ceramah lebih pada 1 jam. Takut juga sebab sebenarnya saya diberi amaran. Tuan-tuan sikitlah. Saya beri amaran. Tapi saya sebenarnya bukan nak ceramah. Saya datang rumah Tuan Haji Rosli. Jadi Tuan Haji Rosli kata, Allah Ustaz datang, buatlah ceramah sikit. Saya pun datanglah. Moga-moga saya datang ni ada kebaikan lah. No? Jadi kalau apa berlaku, tuan-tuan, tangkap dia orang. Jangan tangkap saya. Kan? Jadi kita sebenarnya meraihkan lama, rindu orang Melaka ni. Seronok tuan-tuan. Orang Melaka ni. Kalau jumpa, saya duduk bawa jemaah umrah. Allah, orang Melaka. Kalau dia cakap macam nak bergaduh. Ustaz, lahaba kau. Saya dalam hati di Mekah. Di Mekah maki. Aduh. Orang Melaka ni. Bagus ya. Sebab tu dia kalau ceramah, dia tak boleh lembut orang Melaka ni. Dia tak boleh. Kita lama tak jumpa. Kita nak ke mana? Tak boleh. Dia kena. Why? Dia kena macam tu. Orang Melaka. Orang Melaka ni dia ni tu. Saya tahu saya bawa pergi umrah. Allah bagi umrah. Dia tak boleh nak kucup. Dia tak jumpa saya. Ustaz, celaka kau. Saya kata, kenapa? Saya nak pergi kucup, tak dapat. Arab tu tolak. Saya kata, kenapa maki saya? Dia kata, itu biasa orang Melaka. Maki aku. Aku kata, biasa. Dia maki saya. Makilah Arab tu. Kenapa maki saya? Allah, orang Melaka ni. Saya pernah, tuan-tuan. Ni, nak datang ni. 3 tahun lepas. Orang Melaka panggil. Jam. Ni jam. Jalan tak lancau. Korang ajar betul. Saya ada hati ni maki aku kah? Tak lancar. Aduh, tuan-tuan. Tuan-tuan jaga maki saya. Itulah orang Melaka bagus. Alhamdulillah. Selamat bertugas. Kita pun seronok juga Barisan Nasional menang. Semoga menunaikan tanggungjawab ini. Daripada satu lagi menang, kita pun tension. Jadi insyaAllah semoga majlis ilmu ini diimarahkan semula dan kita dapat keberkatan. Ingat apabila imarahnya program ilmu, semua ni akan dapat syafaat, keberkatan dalam karya kita. Sebab tu Tuan Haji Rosli, Cik Rizal, jangan kira apa orang kata, buatlah. Sebab Allah bagi berkat pada karya kita ni bila ada program ilmu. InsyaAllah semoga ada kebaikan. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Saya pun kadang-kadang terkasar bahasa. Saya mohon maaf. 2 rangkap pantun, pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak bye-bye, abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, dosa isteri kami, suami kami dan anak-anak kami. Ya Allah, bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami kerana kami jahil, dan berikan kekuatan kepada kami kerana kami lemah, dan berilah ya Allah kepada kami ya Allah istiqamah di atas amalan yang kami buat kerana kami kadang-kadang malas, kami kadang-kadang terlupa dan kami pernah melakukan kesalahan. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada penyakit wabak COVID-19 ini ya Allah. Jauhlah ya Allah daripada menghinggapi akan keluarga kami dan masyarakat di kampung Bulai ini ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Wahyudi. InsyaAllah secara umum kita siap berjumpa dengan Ustaz Abdul Wahyudi.